Assalamualaikum. Hai semua. Dalam tutorial kali ni, Umi nak share resipi yang lebih kurang sama macam golden butter cake yang Umi pernah share sebelum ni. Tapi yang ni versi perisa coconut pandan. Ada sedikit kelainan dari segi bahan-bahan yang ditambah dan sukatannya. Yang pasti, pandan Thai butter cake yang satu ni lebih mendapat tempat di hati para penggemarnya dengan aroma bau pandan yang wangi semerbak dan rasa lemak-lemak bersantan tu memang tersangat sedap. Bukan setakat tu sahaja, malah keknya yang gebu-gebas, lembut dan moist sangat. Tekstur keknya pun berongga-rongga halus bila makan mencair di mulut. Dalam tutorial pandan butter cake ni, Umi dah kongsikan banyak tips-tips penting seperti tips kek berkilat, gebu, moist, rich, buttery dan creamery sangat. Jadi kalau anda nak cuba, boleh tonton tutorial ni hingga habis supaya tak terlepas tips-tips penting yang Umi dah sharekan tu. InsyaAllah boleh buat untuk minum petang musim-musim hujan ni. Berganding pula dengan kopi panas, boleh tak sedar berapa biji dah masuk mulut. Cantik sangat kan warna pandan yang hijau tu. Aroma dia wangi je waktu makan. Sangat-sangat sedap. Lagi-lagi dengan rasa pure butternya tu. Sebelum mula mix adunan kek, sediakan loyang saiz 9 inci. Oleskan dengan margarin atau butter di sekeliling loyang. Sapu bagi rata supaya mudah nanti baking paper tu melekat. Sapu rata di keliling luar tu sekali ya. Kemudian alas baking paper sekemas yang boleh. Oles semula bahagian atas baking paper tu dengan margarin atau butter untuk kita lekatkan satu lagi baking paper. Kemudian ratakan bagi kemas. Macam ni. Dah siap, kita ketepikan dahulu. Umi gunakan pure golden churn butter untuk dapat hasil kek yang rich dan sangat-sangat sedap. Timbang untuk dapatkan 240 gram sahaja. Okey, jom kita mula mix. Masukkan pure butter yang telah ditimbang dalam mixer. Pasang mata pemutar, kemudian mix butter hingga gebu dan ringan. Lepas 10 minit mix butter ni, boleh nampak kan beza dari yang awal tadi. Butter dah mula berwarna pucat atau seakan-akan pale yellow gitu. Matikan mixer. Kauk balik adunan bagi butter tadi bercampur rata semula. Kauk bahagian bawah bowl tu dan bawa adunan ke atas. Kemudian sambung mix lagi 5 minit sehingga butter tu naik gebu 2 kali ganda. Tengok tu, adunan butter dah kembang sekembang-kembangnya. Bila kita angkat bowl tu pun adunan rasa ringan. Kauk balik adunan butter, mix lagi. Jadinya total masa untuk kita mix butter ni sahaja selama 15 minit. Okey, mungkin ada yang tanya kenapa kena mix butter ni sampai 15 minit? Kita nak hasil kek kita gebu kan? Gebu segebu-gebunya. Kita suka kek tu naik tinggi, jadi kita kena mix butter tu bagi betul-betul gebu. Adunan butter dah kembang, angkat mata mixer, masukkan pula 240 gram gula caster. Sebaiknya guna gula caster yang halus ni berbanding gula kasar supaya mudah gula kita larut dan sebati. Bahan seterusnya Ovaltine special sponge. Gunakan dalam satu sudu besar sahaja, masukkan bersama gula caster tadi. Kemudian mix semula bagi butter, gula dan Ovaltine kembang dan gebu 2 kali ganda. Tujuan Umi masukkan Ovaltine tu bagi tambah gebu dan tinggikan hasil kek kita. Biar spongy gitu tekstur kek. Sekali-sekala kauk balik adunan di bahagian tepi dan bawah bowl tu bagi semua bahan bercampur. Dah sekata barulah sambung lagi mix hingga adunan betul-betul mengembang. Proses ni makan masa lebih kurang 15 minit bagi gula dan Ovaltine tu naik gebu. Sementara tu, pecahkan 6 biji telur grade A dalam satu mangkuk. Pastikan telur-telur yang digunakan masih fresh supaya kek kita naik gebu. Sebab kalau telur kita tu tak fresh, maksudnya macam putih telur tu dah cair, tak bertali macam jelly gitu. Dan bila kita pecahkan telur, boleh nampak kuning telur tu dia mudah pecah.
Ni maknanya telur kita dah tak fresh ya. Nanti potensi untuk kek bantat dan mendap sangat tinggi. Jadi kalau boleh elakkan. Jom tengok adunan tadi. Tengok tu, adunan butter, gula dan ovalate dah sekembang bunga di taman. Gula tu memang tak akan hancur habis. Tak apa, jangan risau. Nanti bila kita add on telur dan bahan lain, ia akan beransur-ansur hilang ketulan gula yang kecil tu. Dah siap kaut balik. Sambung mix, perlahankan speed. Kemudian masukkan telur sebiji demi sebiji. Telur tu dah agak nampak bersatu dengan adunan. Barulah naikkan speed ke kelajuan yang paling maksimum. Telur dah sebati, baru masukkan lagi telur yang lain. Ulang proses yang sama hinggalah telur-telur ni habis. Jangan terus masukkan 2 ke 3 biji telur sekaligus. Nanti butter dengan telur tu boleh berpisah atau berketul-ketul. Dapatkan adunan yang licin tu memang susah lah. Jadi lebih selamat masukkan sebiji demi sebiji. Mix telur-telur tu lebih kurang 15 minit juga. Penting ya untuk pastikan telur ni betul-betul sebati bersama adunan untuk elakkan kek kita mendap atau bantat. Jadi part ni sangat-sangat penting untuk kita pastikan adunan kek kita betul-betul dah sebati. Terutamanya telur putih tu. Memang makan masa dia lambat sikit ya untuk bagi sebati sepenuhnya. Okey, yang ini tepung naik sendiri jenama Blue Key yang Umi gunakan. Ayak sekali sahaja. Tepung ni dapatkan 270 gram. Bila dah guna tepung yang satu ni, tak perlu dah tambah baking powder ya. Sebab dalam tepung ni dah ada bahan ejen penaik. Bagi yang bertanya, kalau pakai tepung gandum tu macam mana pula? Okey, untuk tepung gandum, anda perlu ayak dahulu tepung sebanyak 3 atau 4 kali. Kemudian masukkan baking powder sebagai ejen penaik kek. Tujuan kita ayak tepung ni supaya tekstur kek kita lebih halus dan tepung tu lebih ringan dan supaya tak adalah ketulan-ketulan kecil dalam adunan tepung tu. Okey, sambil tunggu telur yang terakhir ni, Umi nak tunjukkan ini adalah coconut pandan Imalco yang Umi akan masukkan dalam adunan kek kita untuk beri rasa pandan dan harum semerbak je bau kek. Bila dah letak coconut pandan ni, dah tak perlu letak lagi esen vanila. Sebab Imalco ni dah wangi sangat dan dapat elakkan bau hanyir telur tu. Masukkan dalam 2 sudu besar. Untuk naikkan lagi warna hijau pada adunan, Umi add on 1 sudu kecil per warna hijau. Kegelapan warna tu ikutlah cita rasa. Kalau anda nak pale atau nak lagi hijau gelap ke, suka hati ya. Bahan yang menyedapkan lagi kek butter ni adalah buttermilk. Fungsinya untuk lembut dan gebukan kek. Goncang dahulu ya sebelum disukat untuk elakkan ada ketulan atau mendapkan di bahagian bawah botol tu. Untuk butter kek pandan ni, sukat dapatkan 45 ml buttermilk. Nak buat buttermilk ni sendiri pun boleh je. Campurkan fresh milk full cream dengan sedikit cuka makan. Satukan kedua-dua bahan ni dan biarkan buttermilk tu sekejap tanpa digaul, barulah digunakan. Seterusnya, santan pekat jenama Kara Umi gunakan untuk beri efek rasa lemak-lemak bersantan pada pandan butter cake. Santan ni pun sama, sukat macam buttermilk tadi, dapatkan 45 ml sahaja. Kemudian masukkan buttermilk dan santan pekat yang telah disukat dalam adunan. Sambung mix lagi bagi kedua-dua cecair ni sebati bersama adunan tu. Waktu mix ni lagi dah naik aroma wangi pandan tu. Telur pun dah nampak sebati sepenuhnya. Setelah 15 minit lebih tadi, Umi mix sambil masukkan dua-dua cecair tu. Tengok tu, telur pun dah nampak sebati sepenuhnya. Setelah 15 minit lebih tadi, kita mix sambil masukkan dua-dua cecair tu. Nampak tu kan, adunan telur dah nampak cantik dan tak ada berketul-ketul atau berpisah pun dengan butter dan telur. Kaut balik adunan tu beberapa kali. Barulah yang terakhir masukkan 270 gram tepung naik sendiri yang kita dah ayak awal-awal tadi. Lepas masuk je tepung ni, mix gunakan speed paling perlahan iaitu 1.
Mix hingga tepung ni betul-betul sebati dan tak ada lagi ketulan-ketulan tepung. Bila adunan tepung tu dah masuk dan sekata di dalam tepung, baru naikkan ke speed kedua. Itu pun speed yang perlahan je. Mix hingga adunan licin dan tak ada lagi dah ketulan-ketulan tepung tu. Mix lama dengan speed paling slow tak apa, tapi jangan guna speed tinggi dan mix lama. Nanti adunan kita akan overbeat dan kek mudah crack di bahagian atas waktu bakar. Part ni pun penting sangat-sangat, dia kena pastikan adunan kita tak ada ketulan-ketulan tepung yang kecil. Kalau tak, nanti lepas bakar kita akan nampak permukaan kek tu ada tumpuk-tumpuk hitam. Itu tandanya tepung masih belum betul-betul sebati. Untuk 5 minit yang terakhir tu, perlahankan semula ke speed yang paling slow, iaitu speed pertama, untuk kita keluarkan semula bubble-bubble udara yang ada dalam adunan. Tengok tu, adunan dah nampak licin, berkilat dan tak ada lagi ketulan tepung. Kaut balik bagi lama sedikit adunan kek ni, biar keluar lagi bubble-bubble udara yang berbaki tu. Dah nampak licin je adunan ni, boleh masukkan dalam loyang yang telah kita siapkan awal-awal tadi. Okey, part ni Umi ada silap sikit. Bila nak masukkan adunan tu, kalau boleh angkat mangkuk bowl tu tinggi sikit, baru tuang adunan perlahan-lahan dalam loyang. Sebab masa adunan tu turun, secara tak langsung kita boleh nampak bubble-bubble udara yang ada tu dia meletup-letup kecil. Hal ni pun membantu untuk kurangkan bubble udara dan licinkan permukaan kek. Ni Umi dah silap sebab kita tuang dari jarak yang terlalu rendah tu. Kemudian hentak-hentakkan sikit loyang tu bagi baki-baki bubble-bubble yang masih ada dalam adunan tu keluar dan naik ke bahagian atas. Lorekkan guna lidi sate, kita nak pecahkan bubble-bubble udara yang ada tu. Lepas siap keluarkan bubble udara tu, sepatutnya kena ambil semula spatula untuk kita ratakan dahulu bahagian atas kek tu perlahan-lahan. Sebab kita nak bagi rata dan kemas, barulah hasil kek kita nanti licin je permukaannya. Ni part ni pun Umi dah silap sebab lupa nak ratakan. Dah siap keluarkan bubble udara tu semua, barulah masukkan kek dalam oven, bakar selama 1 jam 20 minit. Suhu 120 degree. Sebelum bakar ni, anda boleh amalkan doa yang Umi belajar dari Sifu Laila ni. Ya Allah yang maha cantik, sesungguhnya engkaulah yang memberi kecantikan, maka cantikkanlah kejadian kekku. Amin. Nampak agak berkedut sikit kan di bahagian permukaan kek tu? Setelah Umi kaji dan tanya sahabat-sahabat, kemungkinan asbab Umi tak betul-betul keluarkan bubble-bubble udara dalam adunan ataupun suhu oven ni kadang-kadang berubah di bahagian dalam. Jadi kita pun tak tahu ya. Jadi sebaiknya biar ada termometer oven setiap kali nak bakar kek untuk dapatkan suhu dalam tu biar sama seperti yang kita nak. So pada siapa-siapa yang macam Umi ni tak ada thermometer oven tu, boleh take note lah poin penting ni, bagi dapatkan permukaan kek yang licin berkilat. Okey, sebab adunan kek ni banyak dan loyangnya besar, jadi masa untuk pembakaran pun kena lebihkan. Suhu jangan tinggi, pastikan suhu tu biar rendah je, 120 tu dah okey. Untuk dapatkan permukaan kek yang cantik keperangan dan kek masak sempurna tanpa ada crack. Masih panas-panas lagi tu, terus keluarkan kek dari oven. Angkat perlahan-lahan, alihkan di papan bot yang pertama ni. Kemudian angkat baking paper bahagian atas tu, transfer kek ke papan kek kedua. Nampak tu ada lagi sekeping baking paper yang berminyak sikit tu kan? Ambil baking paper tu, letak atas permukaan kek tadi. Bagi minyak dari butter atau margarine tu melekat di permukaan kek, bagi kita dapatkan permukaan yang berkilat dan kek tak melekat di board sebab masih panas-panas lagi kan. Kemudian ambil papan kek yang kedua tadi, letak atas dia dan terus telungkupkan kek. Buka baking paper di dasar kek tu perlahan-lahan. Tengok tu, cantik kan warna hijaunya?
Jangan lupa bersihkan kerak-kerak kek tu di baking paper. Guna spatula, letak semula di belakang kek. Kerak-kerak tu lah yang sangat-sangat sedap tau. Jadi kena bersihkan. Bagi jimat dan tiada pembaziran. Dah siap bersihkan saki-baki kerak kek tu, ambil papan bot kedua, tekap di dasar kek dan terus telungkupkan kek ke bahagian hadapan. Kemudian boleh cabut baking paper yang berminyak tadi tu. Masih panas-panas lagi ni, terus wrap kek guna catering film atau cling wrap. Jenis yang besar ni ya, sebab dia nipis sikit dan mudah kita nak tarik dan kemaskan. Untuk dapatkan catering film ni boleh tengok kat bakery ya, biasanya ada dijual. Tarik plastik wrap tu bagi betul-betul tegang. Ratakan permukaan atas tu biar kemas. Kemudian tarik ke bawah untuk keempat-empat penjuru papan kek tu. Wrapping bagi kemas dan ketat supaya kalau ada permukaan atas yang gelembung atau berkedut macam Umi punya ni, dia nanti tak adalah nampak ketara sangat dan tak menggelembung kek kita tu ya, dia nampak rata je nanti. Kemudian sejukkan dalam chiller selama 24 jam iaitu semalaman atau paling kurang 5 ke 6 jam bagi pandan butter cake ni betul-betul set dan keras sikit sebelum dipotong. Inilah hasil setelah 8 jam lebih Umi sejukkan dalam chiller. Buka plastik wrap tu, kemudian potong dengan kemas. Tengok tu potongannya kemas dan kek ni tak ada crack pun. Sebab kita dah sejukkan bagi kek tu betul-betul set dan keras sikit. Barulah potongan kita tu nampak cantik. Kemudian sangat-sangat digalakkan untuk guna pisau yang betul-betul tajam untuk hasil pemotongan yang cantik sempurna. Lepas potong tu, Umi tak terus angkat pisau tu naik ke atas, tapi tarik ke bawah dan ke depan gitu. Kalau kita nak angkat pisau naik ke atas semula, dikhawatiri crumbs ataupun apa orang panggil cebisan-cebisan kek tu, dia akan ikut naik ke atas. Nanti tak kemas lah bahagian dalam kek tu lepas dipotong. So untuk dapatkan potongan yang cantik tu, lepas potong tu terus tarik ke depan untuk kita keluarkan pisaunya tu dan sambung potong bahagian yang seterusnya. Dapatkan poin kat situ. Kemudian boleh wrapping semula, kalau terus nak makan pun boleh, tapi nanti baki tu wrapping semula bagi kemas dan ketat macam awal-awal tadi. Barulah masukkan dalam chiller. Pandan butter cake ni sedap dimakan selepas keesokan harinya tau. Kiranya setelah kita sejukkan semalaman untuk naikkan lagi rasa moist dia tu, dan kek dia tu pun akan bertambah-tambah sedap. Cara-cara buat pandan butter cake by Umi. Jumpa lagi di episod akan datang dengan pelbagai resipi-resipi menarik hanya di channel Umi Athiah Atif Kitchen. Jadi jangan lupa subscribe, like dan tolong sharekan video ni jika anda suka. Tekan button lonceng pertama untuk dapatkan notification video-video terbaru dari channel Umi. Assalamualaikum. Bye.